Patriotisme diistilahkan sebagai perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Dalam konteks masa kini, patriotisme boleh ditafsirkan sebagai sikap, semangat dan tindak tanduk yang menjurus kepada gagasan dan usaha pengawal kepentingan, maruah, kedaulatan bangsa dan negara dalam pelbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial. Namun begitu, semangat patriotisme yang kokoh akan melahirkan semangat perpaduan yang tinggi di mana ia saling memerlukan bagi melahirkan sebuah negara yang aman dan mampu memaju pembangunan negara. Akhir sekali, patriotisme dapat mewujudkan masyarakat yang menghayati rukun negara kerana patriotisme juga dapat dikaitkan dengan rukun negara iaitu tunggak utama negara bagi membentuk masyarakat yang mempunyai asas yang seperti memastikan negara aman dan damai, menghormati perlembagaan, mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan dan hidup bersatu padu tanpa membezakan agama dan bangsa. Antara kepentingan patriotisme adalah yang pertama, memupuk dan mengekalkan semangat cinta akan negara. Yang kedua, memangkin kepada pemajuan negara. Yang ketiga, memupuk perpaduan antara kaum dan bangsa. Dan yang keempat, menjadi teladan kepada generasi muda. Penghayatan terhadap prinsip-prinsip rukun negara mampu meletakkan Malaysia sebagai salah satu negara yang disegani di pesada dunia. 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada kerajaan dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan seharusnya dijunjung oleh rakyat Malaysia pada setiap masa. Isu pertama yang boleh dijadikan sebagai konteks contoh dalam tajuk semangat patriotisme dalam kalangan golongan muda adalah pengaruh sekolah terhadap amalan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Antara masalah-masalah utama yang dihadapi adalah kelemahan dalam pemupukan semangat patriotisme. Walaupun sambutan bulan kemerdekaan di sekolah-sekolah merupakan agenda tahunan, namun masih terdapat kelemahan dalam memupuk semangat patriotisme secara berkesan, terutama dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Yang kedua adalah masalah yang dihadapi dalam konteks ini adalah sikap patriotisme dan perpaduan yang lemah. Remaja sekolah menengah yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 18 tahun mengalami perubahan dalam pemikiran dan tingkah laku yang boleh mengurangkan penghayatan terhadap nilai patriotisme dan mempengaruhi sikap patriotik serta perpaduan mereka. Yang ketiga adalah keberkesanan kurikulum sivik dan kewarganegaraan. Walaupun Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan dalam penekanan kepada nilai perpaduan sejak 2019, namun keberkesanan program ini dalam membentuk semangat patriotisme sebenarnya masih dipertikaikan. Antara statistik dan kajian untuk mengukuhkan isu ini adalah yang pertama, pengaruh media sosial dan budaya global. Remaja hari ini terdedah kepada pengaruh global melalui media sosial yang sering kali mempromosikan gaya hidup dan budaya luar berbanding nilai-nilai kebangsaan. Satu kajian menunjukkan bahawa sekitar 70% pelajar lebih cenderung kepada budaya hiburan luar yang menyebabkan penurunan minat terhadap acara bersejarah, tempatan atau sambutan kebangsaan. Pengaruh ini menyukarkan mereka menghayati nilai patriotisme kerana lebih mengutamakan budaya luar berbanding budaya tempatan. Statistik dan kajian kedua adalah merupakan statistik pemahaman asas rukun negara. Kajian pada tahun 2020 oleh Institut Kajian Pembangunan Pendidikan Malaysia mendapati bahawa hanya 60% pelajar sekolah memahami asas rukun negara yang merupakan salah satu asas patriotisme di Malaysia. Kekurangan pemahaman ini boleh menyebabkan mereka kurang menghargai nilai-nilai yang dibawa oleh prinsip rukun negara seperti kesetiaan kepada negara dan kedaulatan undang-undang yang sangat penting dalam membentuk identiti sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Antara punca dan faktor yang menyumbang kepada masalah kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan golongan muda adalah yang pertama, pengaruh globalisasi dan media sosial. Golongan muda semakin banyak terdedah kepada pengaruh budaya antarabangsa melalui internet dan media sosial yang sering mempromosikan gaya hidup ideologi asing. Media sosial khususnya cenderung memberi tumpuan kepada nilai-nilai yang berbeza dari budaya tempatan, menyebabkan generasi muda lebih tertarik kepada nilai budaya luar negara berbanding tradisi dan jati diri nasional. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang kurang berfokus kepada patriotisme praktikal. Walaupun patriotisme termasuk dalam sukatan pelajaran sejarah dan pendidikan sivik, pendekatan yang digunakan seringkali bersifat teori dan bergantung kepada hafalan. Program seperti PKN yang memberi pendedahan secara langsung terhadap nilai patriotisme telah dihentikan, menjadi peluang pembelajaran patriotik secara praktikal semakin berkurangan. Yang ketiga adalah kurang pendedahan terhadap sejarah dan budaya tempatan. Kekurangan program pendidikan dan aktiviti yang memberi pendedahan lebih mendalam tentang sejarah negara menghalang golongan muda daripada memahami kepentingan sejarah dalam membentuk identiti nasional. Aktiviti seperti lawatan sejarah, pameran kebangsaan atau program pertukaran pelajaran antarabangsa kurang diberikan penekanan menyebabkan generasi muda sukar untuk menghayati nilai-nilai sejarah tempatan. Seterusnya, antara cabaran dan halangan dalam menangani masalah ini dengan berkesan adalah yang pertama, kepesatan pengaruh media sosial. Media sosial adalah alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan dan pemikiran golongan muda, menjadikannya sukar untuk mengatasi impak negatif dari kandungan yang mengagungkan budaya asing. Walaupun terdapat usaha untuk menyebarkan nilai patriotik melalui media sosial, ianya tidak selalu menarik perhatian golongan muda dibandingkan dengan kandungan global yang lebih menarik perhatian.
Cabaran dan halangan yang kedua adalah keterbatasan dalam sistem pendidikan. Pendidikan patriotism di sekolah sering kali terbatas pada pembelajaran teori yang membuatkannya ia kurang menarik dan kurang dihayati oleh pelajar-pelajar. Kekurangan model yang bersifat praktikal dan interaktif menyukarkan pihak sekolah dalam memupuk patriotism secara efektif. Di samping itu, penyusunan sukatan pelajaran yang ketat memberikan cabaran kepada sekolah untuk memperkenalkan aktiviti luar bilik raja yang lebih mendalam dan relevan berkaitan dengan patriotik. Yang ketiga adalah kekurangan dana dan sokongan untuk program patriotik. Pengajuan program yang melibatkan sejarah dan patriotism seperti lawatan bersejarah atau aktiviti kebudayaan memerlukan dana yang tinggi. Tanpa peruntukan yang mencukupi, sukar bagi pihak sekolah atau institusi pendidikan untuk mengadakan program-program yang berkualiti dan berkesan dalam mendekatkan generasi muda dengan nilai patriotism. Untuk penyelesaian yang pertama ialah dengan membangunkan kempen patriotism secara digital. Dalam era digital yang pesat berkembang ini, kempen patriotism tradisional mungkin kurang berkesan dalam menarik minat generasi muda zaman ini. Oleh itu, membangunkan kempen patriotism yang berasaskan digital adalah strategi yang penting untuk mengatasi pengaruh globalisasi dan media sosial yang semakin mendalam ini. Kempen patriotism secara digital ini boleh direka untuk menjadikan mesej cintakan negara yang lebih relevan, menarik dan mudah diakses di platform yang sering digunakan oleh generasi muda seperti TikTok, Instagram, YouTube dan juga Twitter. Langkah pertama adalah dengan mencipta kandungan kreatif dan pendek yang sesuai dengan budaya media sosial masa kini. Contohnya, melalui video pendek berdurasi 1 hingga 3 minit yang menceritakan sejarah negara, kisah wira tempatan atau peristiwa-peristiwa penting. Kandungan ini boleh menggunakan format yang menarik seperti video animasi, montaj klip sejarah atau gaya penceritaan yang santai tetapi padat dengan maklumat. Sebagai contoh, video-video mengenai pencapaian Malaysia dalam bidang sukan, ekonomi atau inovasi teknologi boleh dijadikan sebagai elemen yang menarik untuk menunjukkan kebanggaan dan pencapaian negara. Di samping itu, penggunaan infografik yang mudah difahami dan estetik juga boleh menjadi elemen utama kempen ini. Infografik boleh menceritakan fakta sejarah, keunikan budaya tempatan ataupun statistik kebangsaan yang membanggakan. Infografik ini boleh dimuat naik sebagai hantaran ataupun post di Instagram atau sebagai story di Facebook yang membolehkan mesej disampaikan secara lebih mudah dan dapat dikongsi secara meluas oleh pengguna. Penyelesaian yang seterusnya ialah program praktikal patriotism melalui projek khidmat masyarakat. Bagi memperkukuhkan semangat patriotism dalam kalangan generasi muda, sekolah dan institusi pendidikan boleh melaksanakan program patriotism yang berasaskan aktiviti praktikal melalui pelbagai projek khidmat masyarakat. Pendekatan praktikal ini bukan sahaja memberikan penekanan kepada pemahaman teori tentang nilai patriotism, tetapi juga memberi peluang kepada pelajar untuk mengalami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam situasi kehidupan sebenar. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja belajar untuk menghargai negara tetapi turut dilatih untuk menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara secara langsung. Salah satu aspek yang penting dalam program ini adalah melibatkan pelajar dalam aktiviti khidmat masyarakat yang berteraskan semangat cintakan negara dan kemasyarakatan. Sebagai contoh, pelajar boleh terlibat dalam aktiviti gotong royong di kawasan sekitar sekolah atau di komuniti setempat. Melalui aktiviti gotong royong ini, pelajar diajar untuk bekerjasama dengan rakan-rakan, sebersukan membantu membersihkan kawasan dan memperindah tempat-tempat awam. Untuk penyelesaian dan strategi yang terakhir ialah lawatan murah ke tempat bersejarah melalui kerjasama dengan institusi kebudayaan. Untuk membangkitkan semangat patriotism dalam kalangan pelajar, lawatan ke tempat-tempat bersejarah merupakan salah satu pendekatan yang efektif dan berimpak tinggi. Namun, kekangan kos sering menjadi halangan kepada penganjuran. Aktiviti sebegini terutama bagi sekolah-sekolah di kawasan luar bandar atau kawasan kurang berkemampuan. Oleh itu, satu penyelesaian yang praktikal adalah menjalin kerjasama dengan institusi kebudayaan, muzium, galeri seni atau pusat pelancongan bersejarah tempatan yang mungkin boleh menawarkan harga tiket yang lebih rendah atau bahkan percuma kepada pelajar sekolah. Lawatan ke tempat-tempat bersejarah seperti muzium, tapak arkeologi dan bangunan bersejarah memberikan pelajar peluang yang unik untuk mengalami sendiri suasana dan persekitaran yang bersejarah. Kebaikan dari strategi menghasilkan kandungan aspek patriotik yang menarik dan relevan mengenai sejarah dan budaya negara ialah membina rasa cinta terhadap negara. Masyarakat dapat belajar dari kisah para pejuang dan mengambil iktibar untuk dijadikan panduan pada masa hadapan.
Sebagai contoh, filem Mak Kilau karya Syamsul Yusof membantu memupuk kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia untuk sentiasa menghayati dan menghargai perjuangan pahlawan terdahulu dalam menentang penjajah. Di sebalik strategi menghasilkan kandungan aspek patriotik yang menarik, terdapat keburukan yang perlu dipertimbangkan termasuklah pengaburan fakta sejarah. Kandungan patriotik seringkali memfokuskan sisi yang positif sehingga ada segelintir yang mengubah fakta sejarah untuk memberi imej yang positif kepada bangsa sendiri sebagai pihak yang selalu benar. Hal ini akan memberi gambaran sejarah yang tidak seimbang atau terlalu memihak sekaligus membentuk persepsi yang salah terhadap peristiwa sejarah. Kebaikan strategi menjadikan aktiviti khidmat masyarakat sebagai aktiviti kurikulum wajib ialah dapat memupuk semangat kesukarelawanan. Usaha ini dapat memperkenalkan dan memupuk semangat kesukarelawanan dalam kalangan generasi muda. Melalui aktiviti ini, mereka akan diajar menjadi anggota yang bertanggungjawab sekaligus meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan bekerjasama antara satu sama lain. Namun, segelintir pelajar yang tidak berminat dengan aktiviti khidmat masyarakat akan cenderung untuk bersikap acuh tak acuh. Kerana diwajibkan, pelajar mungkin melakukannya hanya untuk memenuhi syarat akademik tanpa memerhatikan impak positif. Seterusnya, kebaikan strategi menawarkan tiket percuma ke tempat bersejarah adalah dapat memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah untuk mempelajari peristiwa sejarah dan mengenali artifak-artifak yang terdapat di tempat bersejarah. Namun, usaha memberikan tiket secara percuma atau harga diskaun memberi impak negatif kerana jumlah pengunjung meningkat sehingga mungkin akan melebihi kapasiti tempat bersejarah. Hal ini akan menyumbang kepada kecenderungan berlakunya kerosakan pada artifak sejarah kerana strukturnya yang rapuh dan sensitif. Perkara ini akan menggambarkan sikap kurangnya penghormatan terhadap tempat bersejarah. Kaitan falsafah rukun negara dengan isu yang pertama adalah yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Asas nilai moral dan etika, pendidikan Islam dan moral mendidik pelajar dengan nilai murni dan tanggungjawab. Prinsip ini membantu membina identiti patriotik melalui pendidikan agama. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Sekolah menanam kesetiaan kepada raja dan negara melalui aktiviti seperti nyanyian lagu kebangsaan dan ikrar rukun negara. Program ini membantu pelajar memahami kepentingan institusi negara dan simbol kebangsaan sebagai asas patriotisme. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Sejarah dan pendidikan sivik mendidik pelajar tentang peranan perlembagaan sebagai undang-undang yang tertinggi, memupuk kesedaran menghormati undang-undang dan menyokong patriotisme dalam kalangan pelajar. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Sekolah mengajar pelajar tentang kepentingan berdisiplin dan undang-undang. Amalan disiplin di sekolah membantu pelajar memahami peranan undang-undang dalam menjaga ketenteraman dan keselamatan negara. Ini sekaligus menyokong semangat patriotik. Yang kelima, kesompanan dan kesusilaan. Pendidikan moral dan aktiviti kokurikulum menggalakkan pelajar memperhatikan nilai kesompanan dan kesusilaan. Nilai ini penting untuk membentuk sikap hormat antara pelajar dari berbagai latar belakang, asas kepada perpaduan nasional dan semangat patriotik. Isu kedua yang boleh dijadikan sebagai konteks dalam tajuk patriotisme dalam golongan muda adalah golongan muda kurang mempunyai pengetahuan, minat dan semangat patriotisme dalam diri mereka sendiri. Antara masalah-masalah utama yang dihadapi dalam konteks ini adalah kurangnya pengetahuan dan kesedaran. Golongan muda mengalami kekurangan pengetahuan dan kesedaran tentang patriotisme. Meskipun terdapat penyebaran maklumat melalui media baru, pemahaman mereka tentang makna sebenar patriotisme dan nilai-nilainya adalah cetek. Penekanan pada maklumat kenegaraan bersifat bermusim, misalnya lebih aktif disebarkan semasa bulan kemerdekaan, menyumbang kepada kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu kenegaraan di luar waktu-waktu tertentu. Masalah yang kedua adalah pengaruh media baru. Walaupun media baru memainkan peranan penting dalam penyebaran maklumat, banyak maklumat yang disampaikan tidak memadai untuk membina semangat patriotisme. Terdapat risiko bahawa maklumat yang disampaikan bersifat mengelirukan dan tidak interaktif sehingga menyukarkan pemahaman golongan muda terhadap isu-isu penting negara. Pengaruh rakas bahaya dan budaya hiburan luar negara juga mengalihkan perhatian golongan muda daripada maklumat kenegaraan yang penting. Masalah yang ketiga adalah sikap menyokong yang tidak konsisten. Golongan muda seringkali menunjukkan minat terhadap isu-isu lain seperti politik dan hiburan, tetapi kurang memberi perhatian kepada maklumat kenegaraan. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam minat mereka terhadap isu-isu yang membentuk identiti dan jati diri mereka sebagai warga negara. Antara konteks, statistik atau contoh yang berkaitan dalam konteks ini adalah yang pertama, kajian media iaitu menurut kajian yang dilakukan oleh Maizatul, Wan Idrus dan Wan Amisa 2019, walaupun generasi muda menggunakan media baru sebagai sumber maklumat, mereka tidak sepenuhnya memahami nilai-nilai patriotisme yang disampaikan. Hal ini memberi kesan kepada pemahaman mereka terhadap sejarah dan budaya tempatan. Yang kedua adalah kecenderungan maklumat bermusim. Penyelidikan oleh Sayuti dalam jurnal 2018 menunjukkan bahawa maklumat kenegaraan lebih aktif disebarkan semasa bulan Ogos dan September semata-mata, bertempatan dengan sambutan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ini mencadangkan bahawa pemahaman golongan muda tentang patriotisme cenderung hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu, mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan penghayatan yang berterusan.
Punca dan faktor penyumbang terhadap isu yang kedua ini adalah yang pertama, kualiti dan kandungan maklumat di media baru, iaitu maklumat yang tidak jelas dan mengelirukan. Media baru seringkali menyampaikan maklumat yang tidak teratur dan tidak jelas yang boleh menyukarkan golongan muda untuk memahami isi penting mengenai patriotisme dan sejarah negara. Apabila maklumat disampaikan tanpa konteks yang tepat, ia boleh menimbulkan kekeliruan dan mengurangkan keinginan untuk memahami lebih lanjut. Yang kedua adalah maklumat kenegaraan yang bersifat memusim. Seperti yang dinyatakan, maklumat kenegaraan seringkali lebih banyak disampaikan semasa bulan kemerdekaan atau perayaan tertentu. Pendedahan yang tidak konsisten ini menyebabkan golongan muda tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai patriotisme di luar waktu-waktu tertentu. Yang ketiga adalah pandangan yang menyempit tentang patriotisme. Terdapat persepsi di kalangan golongan muda bahawa patriotisme mungkin dilihat sebagai pandangan yang sempit atau ketinggalan zaman. Mereka mungkin merasa patriotisme menuntut mereka untuk menafikan isu-isu global yang lebih luas, menyebabkan mereka menjauhkan diri daripada nilai-nilai kenegaraan. Antara cabaran dan halangan dalam menangani masalah isu yang kedua ini adalah persaingan dalam konten yang menarik. Media baharu cenderung menonjolkan konten hiburan yang lebih menarik perhatian golongan muda yang menyebabkan maklumat berkaitan patriotisme kurang diindahkan. Hal ini menyukarkan usaha untuk menarik minat golongan muda terhadap isu patriotik ini. Yang kedua adalah sikap dan persepsi golongan muda. Golongan muda bersikap tidak peduli terhadap isu sosial. Sikap acuh dan tak acuh terhadap isu-isu sosial dan kenegaraan boleh menjadi halangan dan menyebabkan isu ini terjadi. Jika golongan muda tidak melihat relevansi patriotisme dalam kehidupan mereka, usaha untuk memupuk semangat ini akan menjadi sukar. Yang ketiga adalah kekurangan sumber dan platform, iaitu kekurangan platform interaktif. Tidak banyak platform yang menggalakkan interaksi mengenai patriotisme antara golongan muda ini. Hal ini menyukarkan golongan muda untuk terlibat dan bertanya mengenai soalan-soalan yang relevan mengenai negara dan patriotisme. Penyelesaian dan strategi untuk isu-isu yang diketengahkan oleh ahli kumpulan saya sebentar saja tadi, iaitu dengan membuat filem menginspirasikan kisah tokoh negara. Menyampaikan kisah inspirasi tokoh negara atau individu biasa yang berjasa kepada negara memainkan peranan yang sangat penting dalam membangkitkan patriotisme, terutama sekali dalam kalangan generasi muda. Dengan pendedahan ini, anak-anak muda bukan sahaja dapat memahami dan menghayati pengorbanan yang telah dilakukan oleh mereka yang terdahulu, tetapi juga dapat belajar menghargai nilai-nilai murni seperti kesungguhan, keberanian dan dedikasi yang tinggi terhadap tanah air. Seterusnya, penyelesaian kedua ialah pengisian kandungan berkaitan kenegaraan sepanjang tahun. Untuk menanamkan semangat patriotisme yang berpanjangan dalam kalangan generasi muda, maklumat kenegaraan perlu dikongsi bukan sahaja pada hari-hari tertentu, tetapi sepanjang tahun. Langkah ini memastikan semangat patriotisme sentiasa segar dan relevan tanpa bergantung kepada hari-hari perayaan seperti Hari Kemerdekaan sahaja. Dengan strategi pengisian kandungan kenegaraan sepanjang tahun ini, mesej kenegaraan dapat meresap dalam kehidupan harian generasi muda secara berterusan. Penyelesaian dan strategi yang terakhir adalah melakukan diskusi atau forum terbuka untuk memupuk pemahaman dan menggalakkan patriotisme. Mengadakan diskusi atau forum terbuka merupakan salah satu cara yang efektif untuk memupuk pemahaman mendalam tentang patriotisme dalam kalangan generasi muda. Forum atau diskusi ini memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi pendapat, bertukar pandangan dan memperluaskan pemahaman mereka tentang pelbagai aspek patriotisme dan kenegaraan. Dengan format yang interaktif dan fleksibel, forum terbuka bukan sahaja menjadi platform untuk menyampaikan maklumat, tetapi juga ruang untuk membina pemikiran kritis dan rasa tanggungjawab terhadap negara. Melalui forum ini, setiap peserta tanpa mengira latar belakang diberi peluang untuk berkongsi pandangan mereka tanpa sebarang diskriminasi. Ini menjadikan diskusi ini lebih inklusif dan memberi peluang kepada generasi muda untuk mendengar pelbagai perspektif mengenai patriotisme daripada individu yang mempunyai pengalaman berbeza. Kebaikan strategi menceritakan kisah sebenar yang dapat memberi inspirasi adalah dapat memupuk nilai keberanian dalam kalangan rakyat Malaysia. Peristiwa sejarah seringkali menyelitkan unsur positif seperti nilai keberanian, ketekunan dan kesetiaan. Masyarakat akan lebih memahami perjuangan pahlawan terdahulu sekaligus lebih menghargai jasa mereka. Kesulitan dari segala perjuangan pahlawan akan mengajar dan memberi motivasi kepada masyarakat agar terus berjuang dan tidak mudah berputus asa dalam mempertahankan negara. Namun, strategi ini juga memberi keburukan seperti mendatangkan luka lama. Ada peristiwa sejarah yang mungkin membawa kenangan pahit dan luka mendalam seperti konflik dan peperangan. Penceritaan kisah sejarah sebenar, terutama yang melibatkan kematian pejuang dahulu, akan membangkitkan rasa sakit dan dendam dalam masyarakat.
Hal ini akan menimbulkan ketegangan atau konflik sekiranya tidak disampaikan dengan baik dan sensitif. Kebaikan strategi menyelitkan elemen patriotism dalam acara lain dapat membantu menyebarkan kesedaran tentang sejarah. Ia dapat mendorong kesatuan dan perpaduan dengan menekankan bahawa semua rakyat tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang adalah sebahagian dari satu bangsa. Namun, strategi menyelitkan elemen patriotism juga cenderung untuk menimbulkan ketegangan terutama bagi mereka yang mempunyai pandangan dan perasaan yang berbeza tentang patriotism. Hal ini menyumbang kepada berlakunya konflik sekiranya elemen yang disampaikan bersifat politik. Kebaikan membincangkan pandangan generasi muda mengenai patriotism ialah dapat menghargai pandangan dan keterlibatan generasi muda. Strategi ini menunjukkan bahawa suara mereka didengar dan dihargai. Perkara ini mendorong mereka untuk yakin akan kemampuan mereka sebagai generasi penerus dalam menjaga keamanan negara. Dan yang terakhir, keburukan membincangkan pandangan generasi muda mengenai patriotism adalah akan menyumbang kepada pandangan yang kurang matang dan realistik. Pandangan generasi muda yang kurang berpengalaman akan dianggap tidak relevan dan tidak matang. Hal ini akan menimbulkan perspektif yang tidak seimbang oleh pihak yang lebih berpengalaman. Falsafah negara yang boleh dikaitkan dengan isu yang kedua ini adalah yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menekankan asas moral dan nilai etika yang menjadi panduan hidup masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan minat terhadap patriotism dalam kalangan muda mungkin disebabkan oleh kekurangan penghayatan terhadap nilai agama dan moral yang menekankan tanggungjawab sosial dan kecintaan kepada negara. Dengan menghayati prinsip ini, golongan muda dapat membangunkan kesedaran diri yang lebih tinggi mengenai kepentingan negara sebagai tempat tinggal bersama dan perlunya nilai etika dan tanggungjawab terhadap negara. Falsafah negara yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini mendorong rasa hormat dan kesetiaan kepada institusi raja serta negara yang merupakan teras kepada semangat patriotism. Golongan muda yang kurang minat dalam patriotism mungkin tidak menyedari pentingnya institusi raja dan sistem pemerintahan negara. Program-program pendidikan yang menekankan prinsip ini dapat membantu mereka memahami peranan institusi negara dan menggalakkan rasa hormat serta kesetiaan yang penting untuk membina semangat cinta tanah air. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menggariskan kepentingan perlembagaan Malaysia sebagai asas undang-undang negara yang melindungi hak warga negara dan struktur sosial. Kurangnya pemahaman tentang perlembagaan mungkin menjadi sebab kekurangan minat dalam patriotism. Dalam memahami hak dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara, golongan muda dapat melihat kepentingan mempertahankan keluhuran undang-undang negara serta menghayati peranan mereka dalam menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati undang-undang sebagai teras keadilan dan kestabilan negara. Golongan muda yang kurang minat dalam patriotism mungkin tidak memahami bagaimana undang-undang melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang mengajarkan prinsip ini boleh menekankan bagaimana undang-undang menjamin keamanan dan perpaduan negara yang merupakan asas penting bagi semangat patriotism. Yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menggalakkan nilai hormat, menghormati dan interaksi yang baik antara semua warga negara. Kekurangan semangat patriotism boleh timbul apabila golongan muda tidak mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan yang penting untuk perpaduan sosial. Prinsip ini mengingatkan mereka untuk menghargai kepelbagaian budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi kekuatan Malaysia. Dengan sikap kesopanan dan kesusilaan, mereka dapat menghormati sesama warga negara dan memupuk hubungan yang lebih harmoni sekaligus menguatkan rasa cinta terhadap negara. Kesimpulannya, generasi muda pada masa kini kurang menghayati semangat patriotisme oleh kerana beberapa isu yang telah dijelaskan. Sebagai contoh, pengaruh globalisasi dan media sosial, sistem pendidikan yang kurang berfokus kepada patriotisme praktikal dan kurang pendedahan terhadap sejarah dan budaya tempatan. Namun begitu, semua pihak perlu cakna dan berganding bahu dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing untuk menerapkan semangat patriotisme dalam kehidupan. Sekiranya isu ini dibiarkan, hal ini akan menjejaskan pembangunan dan imej negara kerana generasi muda merupakan golongan yang akan mendorong pembangunan negara pada masa akan datang. Akhir sekali, sekiranya masyarakat berhati 5 prinsip rukun negara, semangat patriotisme pasti akan diterapkan dalam diri dan kehidupan mereka serta mampu melahirkan masyarakat di negara ini yang berjiwa patriotisme.